Okey tuan-tuan, hari ni saya nak buat video macam mana kita nak pasang solar panel ataupun solar panel system yang paling minimal. Okey, maksudnya kita boleh try lah. Kalau tuan-tuan ada nak beli barang, so boleh beli barang lah. So ini cara paling minimum. Satu, kena ada solar panel. Okey, macam saya ada solar panel ni, rated at 140 watt, output dia 18 volt dan juga 7M, 8M macam tu. Okay. So positif dan negatif outputnya, okay, dia akan keluar melalui soket MC4. Kita panggil ini adalah MC4. Okay, ada dua MC4 di situ dan di sini. Okay, positif dan negatif. Yang ini negatif, yang itu positif. Saya sambungkan melalui wire 6mm sebab itu ada dekat rumah saya. So saya menggunakan wire tu, jenis tu MC4 kabel, bukan kabel, apa ni, connector ni boleh kita beli di Shopee. Tuan-tuan boleh Google dan check MC4 connector untuk solar panel. Okey. Dan positif dan negatif ni saya sambungkan terus kepada MCB. Apa bezanya? Ini bukan MCB biasa, ini adalah MCB untuk DC. Nampak dia ada tulis DC. Tapi ini adalah brand yang datang daripada China. Saya beli dekat AliExpress. Ini adalah dual pole. Okay, positif dan negatif. Dia lalu ke atas, keluarnya outputnya, okay, masuk daripada atas, keluarnya di bawah, pergi ke mana? Pergi ke grid tie inverter saya ni. Grid tie inverter saya ni dah lama dah, daripada tahun 2015. Okay, saya beli. So ini adalah output dia sekarang. Okay, 75, 78 untuk yang rated 140. Di mana dah turun, dah apa, dulu masa-masa awal beli mungkin dalam 100 boleh dapat. Sekarang tak dapat dah, dalam 70 saja. Mungkin perlu dibersihkan. Dan solar panel ni perlu dibersihkan, tapi keadaannya macam ni, saya jadikan dia sebagai apa ni, macam awning. Jadi saya tak boleh nak naik atas untuk bersihkan. Itu adalah kelemahan lah dari segi design. Tapi saya buat ni untuk just suka-suka. Yang pasti dia adalah working lah. Tuan-tuan janganlah buat design macam tu. Okey, ini adalah outputnya. Okey, sekarang ya, daripada yang sini tadi dia akan pergi ke sini. Ini port. Okey, positif yang merah, negatif yang bawah. Okey, ini ya. Okey, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan clear. Daripada MCB DC dia akan pergi ke belakang input DC inverter. Okey, now apa yang kita dapat? Ini adalah output AC. Output AC ni selepas di invert DC elektrik kepada AC, okey, dia akan masuk ke AC rumah. Okey, so sekarang yang ini adalah supply elektrik ke dalam rumah. Okey, now dia supply elektrik ke dalam rumah, masuk ke dalam ni. Saya sambungkan dia kepada MCB C10. Satu daripada TNB masuk, satu lagi daripada inverter. So yang ini saya pakai C10 sebab 10M boleh pergi 2400 watt. Apa yang saya produce daripada saya punya solar panel tidaklah sampai 2400 watt. Jadi saya boleh pakai C10 saja. Lagi senang kan. Tapi wire-wire saya semua wire-wire yang besar ya tuan-tuan. Saya pakai mega kabel. Nak beli kabel biar mega kabel, lebih tahan dan lebih, saya nampak lebih ni lah, reliability dia tinggi lah. Okey, yang ini apa dia? Ini adalah voltage regulator. Voltage regulator ni tak perlu dipasang pun tak apa, nak pasang pun boleh. Okey, ini saya voltage regulator ni saya sambungkan kepada sini juga. Jadi incoming elektrik masuk, dia mestilah memenuhi range yang saya tetapkan di sini. Kalau tak, nanti dia akan ada error dan dia akan reset balik. Okey, now apakah ini? Ini adalah SPD. SPD ni boleh beli dekat online juga. Saya beli dulu di AliExpress, tapi saya rasa di Lazada dan di Shopee dah ada dah. Ini pun dual pole, maksudnya positif dan negatif ya. Tapi yang ini untuk AC. Okey, kalau kita lihat ni di sini untuk AC.
Ini bukan DC. Jadi kita masa nak beli tu kena jaga-jaga. Okey. Mana satu DC, mana satu AC. Macam ni. Yang ini adalah, yang orange ni adalah SPD ataupun Surge Protecting Device untuk DC. Yang ini saya beli untuk DC. So ini adalah solar panel, sistem solar panel pertama punya SPD, sistem solar panel kedua punya DC. Okey. So daripada solar panel tadi tu, MCB dia ni, ni boleh link saja, loop saja kepada situ. So yang ini boleh loop saja kepada sini. Yang ini saya loop saja kepada sini. So ini dua-dua dual pole, sama macam ni, positif negatif, tapi dia ada earth. Okey, supaya dia boleh keluarkan dia punya ni lah. Kalau lightning dia pergi ke earth. So yang ini itu saja. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau secara simpelnya, kalau tuan-tuan tak ada ini pun tak apa, straight yang ini terus pergi ke plug kat rumah tuan-tuan. Itu yang paling simple lah. Tapi ciri-ciri keselamatan dia agak kurang lah. Dan walaupun dalam ni ada fuse. Okey. Fuse berapa M saja dia boleh pergi, lebih dia akan terbakar juga fuse di sini. Jadi saya saja je pasang ada MCB supaya kita boleh kawal apa ni, berapa M output daripada, bukan boleh kawal lah, maksudnya kita tahu kalau dia lebih dia akan trip kat sini, output daripada PV atau photovoltaik ataupun solar panel. Dan saya juga pasang solar SPD. Itu ekstra lah, ekstra ciri-ciri keselamatan yang akan mendatangkan kos kepada tuan-tuan jika kita nak pasang. Okey, di manakah sistem solar panel saya yang kedua? Okey, yang ini. Tuan-tuan tengok, ini ada monocrystalline yang saya pernah tunjuk dalam video saya sebelum ni. Okey. Ini adalah spek dia. Kalau tuan-tuan tengok, nampak ke tak nampak, saya tak tahulah. Okey. Saya harap tuan-tuan nampak lah. Okey, itu adalah spek dia. Saya ada 4 biji solar panel jenis tu, monocrystalline. Outputnya dia tulis 200, tapi outputnya sebenarnya tidaklah 200. Sama macam yang tadi 140 output dia. Lebih kurang dalam 100 saja masa awal-awal dulu. So maksudnya dia overrated dekat dia punya label. Biasalah barang-barang daripada China ni macam ni lah kan. Okay, this is my second inverter. Ini yang saya recommended lah kalau untuk siapa-siapa nak beli. Okay, connectionnya di atas. Seperti biasa, ini datang daripada MCB DC ni, yang nombor 2 ni. Okay. Sebab solar panel straight pergi ke MCB DC. MCB DC output dia pergi ke inverter yang di sini. Positif dan negatif. Okay, positif dan negatif. Yang ini adalah wire pergi ke external limiter saya. Okay, kalau inverter tuan-tuan letaknya dekat dengan DB TNB, okey, dekat dengan grid, yang ini boleh pindah ke sini. Maksud ini adalah internal limiter. So dia menggunakan internal limiter yang ada dalam ni. Saya menggunakan external limiter. Saya ada lagi satu limiter letaknya di bawah dekat dengan DB saya. So ini adalah tingkat atas ya. Tuan-tuan, lihat. Ini adalah tingkat atas di rumah saya. Okey. Ini okey, pergi limiter, ini okey. Sekarang ni output dia ada AC. Sama juga AC ni. AC ni pergi kat sini. So maksudnya ada di sini wire ni ada 2 inverter yang saya gabungkan. Satu daripada sistem yang ini, satu lagi daripada sistem yang ini. Okey, sistem yang ini hanyalah sistem 12 volt. Tetapi ini adalah sistem 45 volt. Okey, kita lihat spek yang saya beli. Yang ini adalah 1000 watt ya. Maksimum yang dia boleh pergi pun 950. Tapi saya tak sarankan pun kita push sampai 950. Mungkin 500 maksimum kalau tuan-tuan nak buat. Sebab dia dalam ni pun komponen dia pun ada limit dia. Ini pun sekarang dah panas ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya pegang ni. Ini hanya dia produce pada berapa? Tengok tu tuan-tuan, 90 di waktu mendung. Yang ini produce 20. Okay. Jadi tuan-tuan boleh tahulah. Okay, estimate lah tuan punya budget macam mana kan. So this one is 45 volt ke 90 volt. Itu range dia. Okay, so bila kita nak
pasang solar panel ni, sama ada nak letak sesiri ataupun selari atau bersiri, kita selepas kita dah buat pendawaian, sebaiknya kita baca output voltage di sini. Berapa range output voltage tu, supaya dia tidak terlampau rendah atau tidak terlampau tinggi melangkaui voltage yang boleh diterima oleh inverter kita. Okey. Lagi itu sahaja kot yang saya rasa saya boleh terangkan di sini. Dalam ni seperti biasalah, ada setting-setting dia yang kita boleh ubah. Ini sekarang tengah produce 256 200 lebih. So itu sajalah tuan-tuan. Kalau ada apa-apa soalan lagi, bagaimana nak produce ataupun nak sambung, saya rasa yang ini dah agak mudah lah untuk tuan-tuan faham. Nak beli barang apa pun tuan-tuan dah tahu. Okey, seperti biasa, kena ada inverter, kena ada solar panel, kena ada MC4 connector, dan nak, kalau tuan-tuan beli jenis macam ni, tuan-tuan kena tahu nak clamp dia dekat mana. Itu sahaja. Yang ini adalah optional, sama ada tuan-tuan nak pakai atau tak pakai terpulang. Okey, SPD tapi saya sarankan sangat-sangat tuan-tuan pakailah SPD dan tuan-tuan pakailah DC MCB. Okey. Dan belilah satu AC ni untuk tuan-tuan tahu ini adalah incoming daripada inverter, AC punya MCB. Lain-lain tak payahlah kot, saya rasa. Itu sahaja buat masa ini. Okey, mohon jika bermanfaat pada tuan-tuan, mohon subscribe, like dan share video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.